Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillah, kita syukur pada Allah Subhanahu wa taala pada kali ini dapat sama-sama kita meneruskan kembali kuliah tafsir Al-Quran kita, dan masih belum terlambat untuk kita mengucapkan selamat menyambut nuzulul Quran. Mudah-mudahan kedekatan kita dengan Al-Quranul Karim semakin hari semakin bertambah. Maksudnya semakin rapat hubungan kita dengan Al-Quranul Karim, sama ada melalui pembacaannya, mempelajari makna dan juga tafsirnya, mengamalkannya dan menyampaikannya kepada orang lain. Jadi muslimin muslimat, tuan-tuan puan-puan, sidang penonton dan juga hadirin hadirat yang hadir pada hari ini, sama-sama kita meneruskan tafsir Al-Quranul Karim, menerusi surah Al-Insan, dan pada hari ini kita sampai pada ayat yang ke-12 insya-Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wajazahum bima sabaru jannatan wa harira muttaqiina fiha 'alal araiki la yarawna fiha syamsan wala zamharira ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قوارير من فضة قدروها تقديرا ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا. Shadaqallahul azim. Baik, kembali pada ayat yang pertama tadi, iaitu ayat yang ke-12. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wajazahum bima sabaru jannatan wa harira." Dan Allah Subhanahu wa taala mengurniakan balasan ataupun memberikan balasan, ganjaran dengan sebab apa yang mereka sabar. Maknanya dengan berkat, dengan sebab kesabaran mereka. Apakah ganjaran yang Allah bagi? Dengan ganjaran syurga dan juga sutera. Syurga dan juga sutera. Jadi dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala masih lagi berkenaan dengan al-abrar yang disebutkan pada ayat-ayat sebelum ini. Cerita tentang al-abrar, orang-orang yang melakukan kebajikan, dan kita telah sebutkan sifat-sifatnya, dan Quran sendiri jelas menyebutkan sifat mereka secara jelas dalam surah Al-Insan. Maka pada ayat yang ke-12 ini Allah Subhanahu wa taala memberitahu kepada kita ganjaran atau balasan yang mereka perolehi. Yang memberi balasan atau ganjaran ialah Allah Subhanahu wa taala yang Maha Kaya, yang Maha Hebat, yang Maha Berkuasa. Maka ganjarannya pun pastilah hebat, dan tidak terkira hebatnya, tidak dapat ditandingi dengan ganjaran-ganjaran yang kita perolehi di dunia ini. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, wajazahum bima sabaru jannatan wa harira. Allah taala mengurniakan pada mereka ganjaran, iaitu apa dia? Jannah, syurga, dan juga harir, iaitu kain sutera lah.
Dan ganjaran itu diberikan dengan sebab apa? Apakah amalan yang menyebabkan mereka melayakkan diri, layak mereka ni mendapat ganjaran tersebut? Allah Ta'ala beritahu bahawa amalan mereka ialah kerana mereka sabar. Bima sabaru. Dalam tafsir menyebutkan bisababi sabarihim. Dengan sebab sabarnya mereka, maka mereka layak menerima ganjaran yang Allah Ta'ala sediakan itu. Ya. Maka sabar di sini, sabar ni kata ulama dia ada tiga jenis. Sama ada sabar dalam mentaati perintah Allah. Contohnya kita sabar istiqamah sembahyang berjemaah, sabar dalam nak mengkhatamkan Quran contohnya. Dalam keadaan ngantuk-ngantuk, penat, letih, kita tetap sabar. Sabar dalam melakukan ketaatan kepada Allah. Yang kedua, sabar dalam menjauhi larangan Allah. Dia lain. Kalau sabar dalam mentaati perintah Allah ni, dia perasaan tu lain. Sabar dalam nak menjauhkan diri daripada larangan Allah lain, dia tak sama. Macam orang contohnya yang baru sahaja insaf contohnya, dia dapat hidayah, lalu dia keluar daripada kepompong maksiat ataupun daripada penzinaan, amalan berjudi dan sebagainya. Perasaan sabarnya tu lain, dugaannya tu lain, berbeza. Dan satu lagi ialah yang ketiga, sabar yang ketiga ialah sabar dalam menghadapi musibah, ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala, pun lain juga. Setiap antara tiga jenis sabar ini, perasaannya lain, cabarannya lain. Jadi dalam ayat ini sabar yang bagaimana yang dimaksudkan? Maka di sini terdapat beberapa tafsir yang dikemukakan oleh para ulama. Imam Al-Baghawi rahimahullahu taala mengatakan bahawa maksud sabar di sini ialah sabar dalam mentaati perintah Allah. Sabar dalam usaha untuk mentaati perintah Allah. Sabar dalam mendirikan solat, sabar dalam baca Quran, sabar ketika buat haji kena sabar. Sabar dalam puasa, kita sekarang tengah puasa. Dan juga wajtinabi ma'asi, kata Imam Al-Baghawi. Dan juga sabar dalam menjauhi larangan-larangan Allah, menjauhi maksiat. Dalam menjauhi maksiat. Ini mengikut Imam Al-Baghawi. Sementara mengikut Imam Ad-Dhahhak, sabar yang disebutkan dalam ayat ini, maksud sabar dalam ayat ini, maksudnya ialah sabar kerana kefakiran. Ini lain pula. Jadi maksudnya ialah orang-orang al-abrar ini kadang-kadang diuji oleh Allah dengan kefakiran. Kerana orang yang mentaati perintah Allah, orang yang menjaga hukum-hukum Allah ni kadang-kadang dia bukan tak nak kaya, tapi oleh kerana dia menjaga diri dia daripada, dia tak nak dirinya terlibat dengan perkara-perkara yang haram, maka akhirnya dia lebih rela hidup dalam keadaan fakir, dalam keadaan susah, berbanding hidup dalam keadaan senang. Sebab apa? Sebab nak elakkan dirinya daripada terlibat harta yang haram dan sebagainya. Jadi kata Imam Ad-Dhahhak, sabar di sini maksudnya ialah sabar di atas kefakiran. Sabar dalam keadaan fakir tu disabar. Manakala mengikut Atha, salah seorang ulama tabi'in, ulama tafsir, Imam Atha mengatakan bahawa sabar dalam ayat ini maksudnya ialah sabar di atas kelaparan, lapar. Kalau nak dikaitkan dengan kisah yang kita sebutkan sebelum ni, pada tafsir ayat yang sebelum ini, berkenaan dengan Sayyidina Ali, Sayyidatina Fatimah, Sayyidina Al-Hasan dan juga Sayyidina Al-Husain radhiyallahu anhum ajma'in, berkenaan dengan mereka berpuasa 3 hari, maka kita nampak ada kaitan. Kerana mereka dalam masa 3 hari itu mereka berlapar. Dan kita telah sebutkan berkenaan dengan status kisah tersebut, boleh rujuk pada video yang sebelum ini. Jadi itulah pendapat-pendapat ulama berkenaan dengan sabar dalam ayat ini. Manakala satu lagi pendapat, iaitu pendapat Imam Sulaiman Ad-Darani, kata beliau berkenaan dengan ayat ini, sabar yang dimaksudkan ialah sabar dalam meninggalkan perkara yang disukai oleh nafsu syahwat, dalam perkara-perkara dunia. Nafsu ni sentiasa nak macam-macam, maka orang yang al-abrar, mereka menekan hawa nafsu. Mereka menekan hawa nafsu mereka, maka di akhirat Allah Subhanahu Wa Taala menyempurnakan kehendak mereka. Allah Taala bagi pada mereka syurga. Allah Taala bagi pada mereka
sutera. Di dunia dahulu mereka yang lelaki lah, mereka menahan diri daripada pakai sutera. Maka di akhirat, walaupun sutera itu adalah yang dia suka, nafsu syahwat, nafsu dia tu, nafsu suka untuk memakai sutera tapi dia tahan. Maka di akhirat Allah bagi pada mereka apa yang mereka selama ni tahan-tahankan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, jannatan wa harira. Dua ganjaran yang diberikan. Pertama ialah syurga. Syurga berkat sabarnya mereka di dunia dahulu. Sama ada sabar dalam ketaatan ke, sabar kerana kefakiran ke, sabar dalam kelaparan ke, sabar dalam meninggalkan perkara-perkara yang selari dengan nafsu mereka. Walau apa jua jenis sabarnya, tetapi nanti di akhirat yang penting kita tahu bahawa ganjaran ialah syurga. Yang Nabi SAW beritahu kepada kita bahawa in a'addallahu a'addallahu lil ibadis salihin ma la ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Allah Taala menyediakan bagi hamba-hambanya yang soleh di syurga nanti apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengari oleh telinga, dan tidak pernah terlintas dalam mana-mana fikiran manusia. Ala khatari, tidak pernah terlintas dalam fikiran mana-mana manusia. Nikmat yang sangat agung, sangat besar, sangat indah, banyak dan pelbagai di dalam syurga. Kemudian satu lagi ialah harir. Harir iaitu sutera. Kalau kita lihat sutera itu, dia adalah sebahagian daripada nikmat syurga. Tapi kenapa Allah Ta'ala sebutkan secara berasingan? Jannah tu dah cukup lah tu. Dalam jannah tu ada syurga, ada bidadarinya, ada makanan, minuman, dan termasuklah juga harir. Termasuklah juga sutera, tapi disebutkan secara berasingan. Maka di sini menunjukkan apa? Menunjukkan satu keistimewaan. Pakaian ahli syurga itu ialah daripada sutera. Bila disebutkan secara khusus, walaupun sebelumnya sudah disebutkan secara umum, maka di situ menunjukkan yang khusus itu sangat istimewa. Harir, iaitu sutera. Nabi, sebab itulah di dunia ni orang lelaki disuruh supaya tidak memakai sutera, dilarang daripada memakai sutera. Dalam hadis yang sahih riwayat Bukhari dan Muslim, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la talbasul harir fa inna man labisahu fid dunya lam yalbashu fil akhirah. Janganlah kamu, wahai orang lelaki, jangan kamu memakai sutera, kerana sesungguhnya siapa yang memakai sutera di dunia, maka dia tidak akan memakainya di hari akhirat. Dia tidak akan memakainya di hari akhirat. Adapun bagi orang perempuan tak ada masalah. Tidak ada masalah. Dan ada sahabat Nabi SAW yang terkena penyakit gatal. Orang lelaki, sahabat, terkena penyakit gatal, kulit gatal. Maka mereka minta izin daripada Nabi SAW untuk memakai sutera. Maka mereka diizinkan untuk memakai kain sutera. Jadi kalau orang yang jenis macam tu, memang jenis tak boleh pakai lain melainkan sutera, barulah dia diizinkan oleh Nabi SAW untuk memakai sutera. Selain daripada orang yang berpenyakit begitu, maka tak boleh pakai sutera. Kerana apa? Kerana itu adalah nikmat yang Allah simpan di akhirat. Untuk orang yang di dunia ni menahan kehendaknya dalam cara pemakaian, dia menahan nafsunya, kehendaknya, di akhirat Allah bagi pada dia pakailah apa yang selamanya dia tahan-tahankan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, muttaqiina fiha 'alal araiki la yarawna fiha syamsan wala zamharira. Muttaqiin muttaqiin, mereka dalam keadaan muttaqiin. Dia tak sebut muttaqiun. Muttaqiin maknanya hal, dalam keadaan. I'rabnya hal. Ahli syurga itu, mereka berada dalam syurga dalam keadaan bersandar. Alal araik, bersandar di atas sofa-sofa yang berhias. Araik ni jamak ataupun plural kepada arikah, iaitu sofa. Sofa pun boleh, katil pun boleh, pelamin pun dipanggil arikah ataupun araik. Singgah sana, kita tengok tempat duduk raja di bila ada ni kan, ada program-program majlis-majlis di raja akan diletakkan di
satu tempat yang tempat duduknya itu makna kata selesa, dihiaskan sekelilingnya, dan tempat duduk itu ada span, empuk lah kita kata, empuk, tempat duduk yang empuk yang tidak menyakitkan. Itulah gambaran kepada araik. Nak kata sofa pun boleh, nak kata katil pun boleh, nak kata singgasana pun boleh. Begitulah keadaannya. Tapi di syurga pastinya lebih hebat lagi. Pastinya lebih hebat lagi. Jadi itulah keadaan mereka. Muttaqiina fiha 'alal araik. Dalam keadaan mereka bersandar di dalam syurga di atas araik, sofa-sofa, katil-katil, singgah-sana. La yarawna fiha syamsan wala zamharira. Mereka tidak melihat padanya. Di dalam syurga itu mereka tidak melihat matahari. Maksudnya mereka tidak akan disakiti oleh panasnya matahari. Bukan maksudnya tak ada matahari maknanya bergelap je syurga ni, tak. Syurga tempat yang indah, jadi cahaya semua cukup. Tetapi cahaya itu tidak panas. Matahari itu dia tidak akan merasai kepanasan cahaya matahari. Dia tidak akan mendapat mudarat disebabkan cahaya matahari. Kalau di dunia cahaya matahari menyebabkan kita panas, kulit kita menjadi merah dan sebagainya. Tapi di akhirat tidak, bagi ahli syurga. Sementara bagi ahli neraka, na'udzubillah, jangan kita cakaplah. Kerana neraka itu memang tempatnya adalah tempat azab. Bukan sahaja ahli syurga tidak mendapati cahaya matahari yang menyebabkan mereka mendapat mudarat, mendapat kesusahan, bahkan juga wala zamharira. Tidak juga mereka merasai suasana yang sejuk dingin yang teramat sangat. Maknanya ialah, kata Syekh Tantawi rahimahullah taala, maksudnya ialah dalam syurga ni cuacanya baik dan selesa. Itu maksudnya. Sejuk sangat pun tidak, panas sangat pun tidak. Sebab panas sangat adalah suatu azab, dan syurga bukanlah tempat azab. Begitu juga sebagaimana panas yang teramat sangat, begitu jugalah dengan sejuk. Sejuk yang teramat sangat pun adalah satu penyiksaan sebenarnya, satu azab. Kita jangan ingat panas yang azab, tak, sejuk pun azab sebenarnya. Kalau terlalu sejuk apa pun tak boleh buat. Makan tak selera, minum tak boleh. Nak berjalan pun kita kaki pun terketar-ketar. Jadi dalam syurga itu kata Allah Taala beritahu, la yarawna fiha syamsan wala zamharira. Panas sangat pun tak, sejuk sangat pun tak. Dia cuaca yang baik, cuaca yang selesa, cuaca yang tidak menyakitkan ahli-ahli syurga. Bukan itu saja, bahkan Allah Taala sediakan teduhan-teduhan. Banyak pokok-pokok yang Allah Taala sediakan dalam syurga yang boleh dijadikan tempat teduhan. Dan memang cuaca memang dah baik dah, elok dah. Tapi kalau nak baik lagi, boleh ada tempat-tempat teduhan yang Allah Taala sediakan. Wadaniyatan alaihim zilaluha wa dhullilat qutufuha tadhlila. Allah Taala berfirman, mafhumnya, dan juga dalam keadaan naungan ataupun naungan pokok-pokok syurga itu dekat kepada mereka. Wadaniyatan maknanya dekat, alaihim, ke atas mereka, ke atas ahli syurga. Zilaluha, teduhannya, bayang-bayangnya. Teduhan atau bayang-bayang pokok-pokok dalam syurga itu dekat hampir dengan mereka. Maknanya banyak, sana ada teduhan, sana ada teduhan, sana ada pokok, sana ada pokok. Maknanya kata untuk dia mencari teduhan tu tak perlu jalan jauh. Tak perlu berjalan jauh untuk cari satu tempat yang berteduh, yang ada teduhan. Tak payah, banyak tempatnya. Dia boleh mendapatkan tempat teduhan tu dengan banyak. Sebab apa? Pokok dalam syurga tu banyak. Pokok dalam syurga itu terlalu banyak. Dalam hadis pun ada disebutkan betapa besarnya pokok dalam syurga, sebagaimana kita bincangkan dalam peristiwa Isra' Mi'raj berkenaan dengan sifat syurga. Wadaniyatan alaihim zilaluha wa zullilat qutufuha tadhlila. Wa zullilat qutufuha tadhlila. Maksudnya ialah dan dipermudahkan kutufuha. Kutuf ni maksudnya ialah thimar,
buah-buahan. Dipermudahkan buah-buahannya. Qatafa ni kalau tak silap asal maksudnya ialah petik. Jadi kutufuha ni maksudnya buah-buahan yang dipetik. Dipermudahkan untuk ahli syurga, dipermudahkan kutufuha, buah-buahan itu untuk dipetik. Tazlila, dengan semudah-mudahnya. Tazlila itu sebagai taukid. Nak menegaskan mudah sungguh. Makna kata begitu. Dipermudahkan mereka ni memetik buah-buahan dengan mudah yang semudah-mudahnya. Begitu Allah Ta'ala nak sampaikan begitu. Wa zullilat kutufuha tazlila. Mudah sungguh. Sebab itulah disebutkan dalam asar, dalam riwayat daripada Imam Mujahid, salah seorang ulama tabi'in, ahli tafsir. Kata beliau, in qama irtafa'at biqadrihi. Kalau ahli syurga tu bangun, maka buah syurga, buah yang biasanya dia duduk bawah kan, ada pokok buah dia ke atas, ada pokok yang buah dia di bawah. Buah yang ada di bawah akan naik ke atas setaraf dengan berdirinya ahli syurga tu. In qama irtafa'at. Bila dia bangun, bila dia berdiri, buah tu akan naik. Nak kata bagaimana Allah Ta'ala mudahkan ahli syurga untuk mencapai buah tu. Mana kata dia tak payah bongkok pun, tak payah cangkung. Kalau nak ambil buah tu, dia berdiri je. Buah tu yang akan naik pergi dekat tangan dia, pergi dekat tangan dia untuk dicapai, untuk dimakan. Wa in qa'ada tadallat lahu hatta yanalaha. Ada kalau ahli syurga tu duduk, maka buah yang tinggi-tinggi ni akan elok je melentur ke bawah, dia akan tunduk ke bawah. Buah tu akan merendah dan akhirnya boleh dicapai oleh ahli syurga yang sedang duduk. Bukan itu saja, kata Imam Mujahid, wa ini taja'a tadallas lahu hatta yanalaha. Kalau ahli syurga tu baring, pun sama, buah tu pun akan merendah sampailah buah tu boleh dicapai oleh ahli syurga yang sedang baring. Macam tu sekali. Kok mana pun buah tu akan datang. Tengah berdiri ke, tengah duduk ke, hatta tengah baring pun buah tu akan mendekatkan dirinya kepada ahli syurga tu, untuk supaya ahli syurga itu dapat ambil dengan mudah. Itu yang dimaksudkan wa zullilat kutufuha tazlila. Ini kata-kata Imam Mujahid ini ada di dalam tafsir Ibnu Katsir. Baik, kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa yutafu alaihim bi aniyatin min fiddatin wa akwabin kanat qawarira. Dan selain daripada yang disebutkan tadi, diedarkan yutaf. Yutaf ni maksudnya ditawafkan. Tawaf ni dari segi bahasa maksudnya ialah bergerak di suatu tempat. Sebab tu kita pusing Kaabah tu dipanggil tawaf, sebab kita bergerak pun dia dekat situ juga. Tak ada pergi jauh, kat situ je. Sekarang ni memanglah nampak jauh sebab orang dah ramai, jadi lingkaran tu nampak makin lama makin besar. Tapi zaman-zaman dulu memang kat situ je lah, kat depan tu je lah, pusing kat situ je. Tawaf. Jadi wa yutafu alaihim, maksudnya ialah diedarkan, maknanya didekatkan, dipusing-pusingkan, bi'aniyah, dengan aniyah, bekas. Bekas, maknanya bekas-bekas minuman itu dekat-dekat kita je sebenarnya. Ada je khadam-khadam di dalam syurga yang sedang bersedia untuk memberikan kepada kita. Tak payah tunggu lama, macam kat kedai mamak lama kan. Kata, tarik satu, oh lamanya ya Allah, tunggu lama dah. Tekak tu dah sampai kering dah. Lama, tunggu air pun dah lama. Kan? Dalam syurga tak? Minuman itu ditawaf-tawafkan. Maknanya sentiasa ada waiter, ada pelayan yang sentiasa standby. Dia pegang je, dia pusing-pusing. Kita pergi sana dia ikut. Kok lah tuan kita nak minum air kan, dia dibawa. Kita duduk bawah pokok, dia pun ikut sekali. Dia dah standby dah air. Kalau nak saja dia akan hulurkan. Itu dipanggil wa yutafu alaihim. Ditawafkan, diedar-edarkan, dipusing-pusingkan dalam jarak yang dekat, sekitar ataupun sekeliling ahli syurga itu. Apa yang diedarkan, apa yang dibawa itu bi'aniyah. Dibawakan bekas minuman. Bekas minuman bukan sebarang bekas minuman. Bukan plastik, bukan dibuat daripada kayu ke, kaca ke. Bukan akopal, bukan. Min fiddah. Min fiddah, daripada perak. Bekas minuman itu daripada
daripada perak. Masya-Allah. Ini menunjukkan apa? Betapa indahnya syurga itu. Bekasnya pun, bekas minum pun daripada perak. Subhanallah. Apatah lagi lah hiasan-hiasan barang-barang yang lain. Kemudian tadi dah sebut wazullilat kutufuha bi'aniyatin. Dalam ayat ini tak disebutkan siapa yang membawa, yang mengedar-edarkan, yang membawakan atau yang menghidangkan apa ke nama ni, air tadi, minuman tadi. Tapi kalau kita rujuk dalam tafsir, Imam Ibn Katsir kata yang membawanya ialah khadam di dalam syurga. Dan tak disebutkan mereka ni kerana apa? Kerana sudah sedia maklum. Dalam tafsir sebut tidak disebutkan siapakah yang bertawaf itu, yang membawa minuman tadi itu. Tak disebutkan kenapa? Kerana benda tu dah maklum. Maka diringkaskan wa yutafu alaihim bi aniyatin min fiddah wa akwabin, dan juga akwab. Akwab ni jamak pada kub. Kub ni kalau bahasa sekarang maksudnya ialah gelas lah. Gelas. Kub. Orang putih kata cup. Kan sama, cup, kub. Arab dengan English banyak yang sama, cup, kub. Tetapi dalam terjemahan biasanya akan disebut piala. Piala tu bukanlah maksud kata, dia maksudnya nak menggambarkan betapa bekas tu cantik. Dia umpama piala. Dia ada ukiran dan sebagainya. Wa akwabin, bekas minuman yang cantik. Kanat qawarira. Kanat qawarira, yang mana keadaannya adalah qawarir. Qawarir ni apa dia? Qawarir ini ialah macam kita kata kaca lah, kaca. Sesuatu yang transparent, yang boleh nampak dalam. Yang boleh nampak dalam. Ini pun sama juga. Kata Sayyidina Ibn Abbas, dalam dunia ni tidak ada satu, dalam syurga tidak ada nikmat syurga yang tidak ada gambarannya di dunia, melainkan satu je. Satu je yang tak dapat digambarkan, iaitu qawarir. Itu kata Ibn Abbas. Laisa fil jannati syai'un illa qad u'titum fid dunya shibhahu illa al-qawarir min fiddah. Tidak ada dalam dunia, tidak ada dalam syurga itu sesuatu melainkan kamu semua telah diberikan di dunia ini semisalnya. Dia punya apa? Gambarannya di dunia ni. Kan? Di syurga ada arak, di dunia ada arak. Kita nampak gambaran. Tapi qawarir ni kata Ibn Abbas, illa qawarir, kecuali qawarir. Qawarir ni memang tak dapat bayang. Memang kita tak akan dapat bayangkan bagaimana qawarir tu, bekas minuman tu. Dia punya cantiknya, dia punya indahnya. Min fiddah, diperbuat daripada fiddah. Sebab apa? Sebab kata Ibn Abbas, kalau di dunia ni, kalau perak, dia tak transparent. Kan? Perak mana dia bukannya transparent, dia bukan lut sinar. Bahasa bakunya lut sinar lah, transparent. Tapi di syurga dia fiddah, tapi boleh qawarir, boleh tengok dalam. Bekas tu diperbuat daripada perak, tapi dalam masa yang sama boleh dilihat isi di dalamnya. Jadi ni memang tak ada kat dunia. Memang tak ada jenis macam ni di dunia. Tunggu di akhirat nanti dalam syurga barulah Allah Ta'ala bagi kita peluang merasanya dan menggunakannya, insya-Allah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, qawarira min fiddatin qaddaruha taqdira. Iaitu qawarir, bekas-bekas kaca, bekas-bekas yang lutsina, min fiddah, daripada fiddah, daripada apa ke nama tadi? Perak. Qaddaruha taqdira. Mereka mengisinya dengan kadar yang secukupnya. Mereka mengisinya, qaddaru, maknanya mereka mengkadarkan, menyukat. Bahasa mudahnya, mereka mengisi dengan sukatan yang taqdira, yang tepat, yang cukup. Yang cukup. Maksudnya apa? Disebutkan dalam kitab-kitab tafsir, maksudnya ialah mereka akan mengisi minuman dalam bekas tersebut tak lebih dan tak kurang. Tidaklah terlampau banyak dan tidak terlampau sedikit. Dia macam dah tahu-tahu kita nak banyak mana. Pelayan-pelayan dalam syurga ni dia macam dah tahu dah.
tuan kita ni, dia bos kita ni, dia nak minum banyak mana? Banyak ni ke? Banyak ni ke? Dia tahu dah, tak payah tanya. Punya Allah Ta'ala nak mudahkan ahli syurga ni, sampai tak payah cakap pun dengan pelayan tu, nak banyak mana? Saya nak separuh Tak payah cakap, dia tahu dah. Saya nak separuh macam kita pergi kedai makan kan. Saya nak teh tarik tapi separuh je. Saya nak teh tarik tapi som suku. Dia tak payah dah. Ahli syurga itu memang Allah Ta'ala mudahkan segala-galanya. Hatta sampai nak cakap benda tu pun tak payah. Allah jadikan pelayan-pelayan syurga itu, mereka dah faham dah. Qaddaruha taqdira. Mereka pandai mentakdirkan. Mentakdirkan ini maknanya menyukat. Mereka pandai dah untuk menyukat taqdira dengan sukatan yang tepat. Dengan kuantiti, kualiti yang tepat. Ikut punya kehendak tuan dia tu. Cuma dalam ayat ni tak disebutkan siapa yang mengkadarkan tu, siapa yang mengisi dengan tepat itu. Hanya dikatakan qaddaruha taqdira. Qaddaruha, mereka mengisi dengan tepat, mengisi dengan secukupnya. Hanya disebutkan mereka kan. Qaddaruha. Maka ulama membincangkan siapa yang menyukat air tu, yang menghidangkan air dengan secukup ataupun setepat kehendak ahli syurga itu. Maka Imam Syaukani rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Fathul Qadir menyebutkan 3 pendapat. Pendapat pertama mengatakan maksudnya ialah khadam. Khadam itulah. Khadam di dalam syurga itu, mereka mengisi air setepatnya, mengikut kehendak tuannya, mengikut kehendak bosnya, pemilik syurga itu, tuan rumah dia. Pendapat kedua mengatakan maksudnya ialah malaikat. Yang tuang tu malaikat. Yang tuangkan air dengan tepat tu ialah malaikat. Qaddaruha taqdira, maksudnya qaddaraha al-malaikah ataupun al-malak. Malaikat yang buat begitu. Dan pendapat ketiga ada juga yang mengatakan bahawa qaddaruha taqdira itu maksudnya ialah ahli syurga tu sendiri. Ahli syurga sendiri menuangkan mengikut kehendak mereka. Dan ini tidaklah menghairankan kalau kita memilih pendapat yang ketiga ni, qaddaruha taqdira, maksudnya ialah ahli syurga itu menuang air ke dalam bekas mereka mengikut kadar yang mereka mahukan. Itu tidaklah mengurangkan nikmat dalam syurga. Sebaliknya, itu menunjukkan bahawa ahli syurga itu mereka boleh tuang mengikut kehendak mereka. Suka hati mereka, nak banyak ke, nak sikit ke. Sebab mereka sendiri yang tuang. Jadi mana-mana tafsiran pun, kok mana pun, kesemuanya menunjukkan kehebatan nikmat di dalam syurga. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, wa yusqawna fiha ka'san kana mizajuha zanjabila. Dan mereka diberi minum, mereka diberi minum di dalamnya, iaitu di dalam syurga, ka'san, piala. Ka's ni baru betul piala, ka's. Sebab itu kalau piala dunia kan, apa ni yang bola sepak tu dipanggil ka'sul alam. Piala dunia dalam bahasa Arab, ka'sul alam. Wa yusqawna fiha ka'san. Dan mereka diberi minum padanya, di dalamnya. Di dalamnya itu maksudnya fiha, kembali pada fil jannah. Di dalam syurga, ka'san, dengan satu piala. Maknanya mereka akan minum dengan bekas yang sangat cantik, seumpama piala. Bahkan lagi cantik lah. Pastinya lagi cantik daripada segala piala yang kita lihat di dunia ini. Dan kata ulama tafsir, apabila disebutkan ka'as, kita pun dah pernah sebut dalam tafsir ayat-ayat yang awal daripada surah Al-Insan ni, ada disebutkan kalimah ka'as. Kata ulama tafsir, apabila disebutkan ka'as, ka'as maksudnya ialah arak. Maksudnya ialah arak. Sebab yang diminum dengan menggunakan piala ni memang arak. Ini dari segi bahasa Arab. Bila sebut ka'as, maksudnya ialah diberi minum arak. Jadi Quran tak sebut dalam ayat ni lah. Dalam ayat ni tak disebutkan arak, khamr. Tapi dengan perkataan ka'as itu, ulama tafsir yang memahami bahasa Arab, dia faham. Maksudnya ialah Allah nak bagi tahu bahawa ahli syurga itu mereka diberi minum dengan minuman arak. Arak yang tak memabukkan, tak memudaratkan, tak menyebabkan orang langgar orang macam kat dunia ni.
arak yang baguslah dia akhirat nanti. Kana mizajuha zanjabila, yang mana campurannya, campuran minuman tadi ialah zanjabil. Zanjabil maknanya mereka diberi minum arak. Arak bukan sekadar arak, bahkan dicampurkan sesuatu yang menaikkan lagi kesedapan dan aroma minuman tadi. Campuran itu namanya zanjabil. Zanjabil. Apa maksud zanjabil? Di sini pun ada pelbagai pendapat dari kalangan ulama tafsir. Ada yang mengatakan bahawa zanjabil itu kita ambil lah makna zahir sahaja. Apa dia? Zanjabil itu kalau buka kamus, maksudnya halia. Kan? Ibu-ibu mesti tahu halia. Kalau yang kami ni lelaki mungkin itulah halia kunyit dengan lengkuas tu kadang tertukar-tukar juga. Bini suruh beli lengkuas nak buat rendang, dibelinya kunyit. Bini suruh beli kunyit untuk buat masak lemak, nak apa ni, dibelinya halia. Tapi kalau dah lama kahwin macam tu Haji mungkin sedia maklum lah kan. Tapi yang baru-baru kahwin lah kadang-kadang tertukar-tukar. Orang suruh beli halia, beli lengkuas, suruh beli lengkuas, beli kunyit. Kadang-kadang nak mudah, bila bini suruh beli kunyit, dia beli tiga-tiga sekali. Ambil lah, pilih mana satu ni. Ini pun bagus, bijak juga. Jadi zanjabil ni sebenarnya asal maksudnya ialah halia. Dia dekat-dekat juga dengan bahasa Inggeris. Bahasa Inggeris panggil apa? Ginger ginger. Zanjabil, ginger. Adalah sikit-sikit. Zanjabil. Halia. Tapi kita jangan bayangkanlah halia seperti mana di dunia ni kan. Halia di dunia ni kalau lebih sikit akan rasa tak sedap, pedas. Halia yang sedap lah, yang sedap. Halia di dunia ni pun ada macam-macam halia. Ada halia yang memang sedap, kalau dibuat minuman sedap. Jadi kalau mengikut tafsiran begitu, antara yang berpegang tafsiran begitu ialah Syekh Tontawi dalam kitab kita ni, At-Tafsirul Wasit. Beliau mengatakan bahawa zanjabil itu ialah nabat, suatu jenis tumbuhan. Itu memang tak ada lain lah, halia lah. Zuraihatin itriyah tayyibah, yang memiliki bau yang wangi. Itulah dia halia, zanjabil. Jadi Syekh Tontawi cenderung untuk menafsirkan zanjabil di sini sebagai tumbuhan yang bernama halia. Jadi maksudnya ialah minuman dalam syurga itu akan dicampurkan sedikit halia. Halia syurga, bukan halia kedai apa dekat sini. Halia syurga yang memang akan menaikkan aromanya dan rasanya akan jadi sedap. Allah, kita duduk kat dunia ni pun kan. Malam tadi baru saya makan nasi Arab dengan kawan-kawan kawan-kawan yang jadi imam tarawih. Kan? Bila dah tengah Ramadan ni kadang kita jadi jadi lemah sikit semangat lah, penat. Masa awal Ramadan tu semangat kan. Tapi bila dah tengah-tengah ni imam-imam tarawih ni macam lesu. Jadi ketua imam kami kata, jom kita pergi makan nasi Arab. Order lah semahu-mahunya. Jadi order teh Arab tu, teh tarik Arab tu. Bila minum tu ada rasa halia. Tapi rasa halia tu memang ngam, memang dia masuk. Memang dia tak lebih dan tak kurang. Kita minum tu memang Allah sedapnya lah. Itu baru sikit tu Allah bagi gambaran kat dunia ni. Bagaimana minuman yang dicampur sedikit halia boleh menaikkan rasanya. Apatah lagi nanti di akhirat. Lebih lagi, pasti akan menjadi lebih lagi nikmatnya, kesedapannya. Nama kedai? Kami makan dekat sini je, Taman Sepakat ni. Dulu panggil apa? Tarim Hadramaut kan. Sekarang dah tukar owner. Sekarang panggil Mekah Madinah nama kedai tu. Taman Sepakat tu. Tapi siang ni tak adalah, tutup lah. Malam. Dan dia buka sampai tengah malam. Kami balik semalam 12.45. Masih ada orang lagi makan dalam tu. Itu kami suka tu kedai Arab. Kedai Melayu ni dia tutup awal. Dia tutup awal. Tapi Arab dia selama tutup sampai subuh. Mungkin sampai sahur dia buka. Boleh. Boleh, tapi tak semua kedai makan yang mampu buat begitu. Tapi orang Arab dia memang betul-betul ni lah. Sebab memang ada customer. Memang ada customer. Memang makan sungguh lah malam tadi, masya-Allah. Betul sungguh. Pagi tadi saya tak sahur. Minum air je. Pagi tadi kenyang 12.45 tu dia boleh bawa sampai ke subuh. Bila
isteri dah masak apa semua, minta jemput makan, tak inilah, tak boleh pergi lah. Kenyang. Terlalu kenyang. Bukan nasi je, roti pun kami bantai, roti Arab. Selalu orang makan nasi tak makan roti, ataupun makan roti tak makan nasi, tak ada, kami dua-dua sekali. Ayam pun ada, daging lembu pun ada, kambing pun ada, semua ada. Makan sungguh lah, ya Allah, memang makan sungguh. Tu kata meraihkan nuzul Quran tu. Jadi itu satu pendapat, menafsirkan zanjabil dengan halia. Ada juga pendapat lain, pendapat kedua yang mengatakan bahawa zanjabil itu dia bukanlah halia, tapi nama bagi suatu mata air yang ada di dalam syurga. Ini pendapat Imam Mujahid dan juga Imam Qatadah. Kata Imam Mujahid dan juga Qatadah rahimahumallah, zanjabil itu ialah ismun lil ain. Mata pula, air, mata air. Nama bagi mata air yang terdapat dalam syurga. Jadi diambil mata air tadi itu sikit, dimasukkan dalam minuman ahli syurga bagi menaikkan bau dan juga rasanya. Demikianlah yang disebutkan dalam tafsir Qurtubi. Bukan itu saja, bahkan Allah Ta'ala sebutkan ainan fiha tusamma salsabila, iaitu ini ayat ini memang kalau kita tengok jelaslah. Zanjabil itu memang Allah Ta'ala sebutkan dalam ayat seterusnya. Zanjabil iaitu ainan, suatu mata air. Suatu mata air. Fiha, di dalamnya, iaitu di dalam syurga. Tusamma salsabila, yang dinamakan sebagai salsabil. Yang dinamakan sebagai salsabil. Jadi mata air itu dipanggil juga sebagai salsabil. Salsabil itu maksudnya apa? Salsabil itu berasal, kalau ikut Imam Zamakhsyari dalam kitab Tafsir Al-Kasyaf, salsabil itu berasal daripada kalimah salasah. Bukan salasah yang tiga tu, bukan sin, bukan sa. Salasah yang bermaksud mudah. Mudah. Jadi air itu disifatkan sebagai salsabil kerana minum tu mudah, elok je masuk tekak, tak sangkut. Bila minum tu rasa lembut je masuk dalam melalui kerongkong kita ni. Makna kata sebab ada setengah air dia keras. Contoh macam air gas. Dia sedap-sedap tapi perit tekak. Kan? Begitu jugalah ada beberapa air, jenis-jenis air yang lain, minuman lain, dia sedap, memang sedap, bau wangi. Tapi bila minum tu pedih sikit. Pedih sikit. Hatta kalau teh pun, kalau teh terlalu pekat, kita rasa kelat. Tapi sifat air, mata air tu Allah Ta'ala sifatkan sebagai salsabil, yang bermaksud mudah. Mudah. Ada juga ulama menafsirkan maksud mudah di sini bukanlah mudah kat tekak ni, tapi maksudnya air mata air tu dia mengalir dengan mudah. Makna kata tak ada sangkut-sangkut. Air tu sentiasa keluar, air mata air tu keluar. Tidak ada waktu, tak ada pula waktu yang dia tak ada air, ada waktu air dia banyak, tak, dia lancar je dia punya air tu mengalir keluar. Itu maksud salsabil. Kemudian rasanya ada pendapat lain, tapi saya pun tak berapa ingatnya salsabil ni. Bagi nama untuk apa tu? Oh. Mungkin sama, wallahualam. Tu kena tanya mak dia. Mak dia ambil pendapat mana? Tapi boleh lah, insya-Allah. Tak adalah makna tu, tak adalah makna yang buruk kan. Sama ada kita kata salsabil tu maksudnya air tu mudah mengalir ke ataupun mudah ditelan ke. Maksud kata mudah lah. Mudah-mudahan anak tu jadi anak yang mudah dengar cakap, mudah belajar dan sebagainya. Lancar lah. Salsabil ni maknanya lancar. Lancar di tekak, lancar di permukaan bumi, maknanya mudah mengalir, tak ada sangkut-sangkut. Begitulah. Okey. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Wa yatufu 'alaihim wildanum mukhalladun." Dan mereka dikelilingi oleh wildan, iaitu kanak-kanak syurga. Kanak-kanak syurga, wildan mukhalladun, yang mana mereka ni dikekalkan, dijadikan sebagai kekal di dalam syurga.
Idza ra'aitahum hasibtahum lu'lu'am manthura. Apabila kamu melihat mereka, maka kamu akan menyangka bahawa mereka itu adalah mutiara yang bertaburan. Ya. Jadi di dalam syurga itu, ahli syurga dia tak perlu layan diri sendiri. Ada pelayan-pelayan yang Allah Ta'ala sediakan. Itulah namanya wildan. Itulah namanya wildan. Dan wildan ini pun ada khilaf di kalangan ulama. Siapakah sebenarnya wildan ini? Siapa sebenarnya wildan? Maka ada riwayat daripada Sayyidina Ali bin Abi Talib dan juga Al-Hasan Al-Basri mengatakan bahawa wildan ini ialah anak-anak orang Islam yang mati sebelum baligh. Budak kecil kan, tak ada dosa, belum mukallaf. Walaupun dia nakal-nakal sikit mungkin, tapi dia tak ada dosa. Walaupun dia mencuri sekalipun, dia tak ada dosa sebab budak kecil, belum mukallaf. Yang salah mak dia lah, ayah dia, sebab tak ajar dia. Tapi dia tu tak berdosa. Macam mana nak dikatakan dosa sedangkan dia belum baligh? Belum sampai umur mukallaf. Jadi mereka ni kalau mati, maka dia masuk syurga. Cuma dia tidaklah jadi tuan rumah syurga tu. Dia jadi wildan, pelayan-pelayan. Dan jangan kita sangka bahawa mereka ni bila jadi pelayan, mereka maknanya letih. Kita bayangkan pelayan macam kat hotel, tak menang tangan, tak cukup tangan buat kerja sana ni. Tak. Mereka melayan dalam keadaan seronok, kan? Enjoy. Sebab yang nak layan dia, yang nak dilayan seorang je. Seorang je. Kalau kat hotel tu, pelayan tu terpaksa layan satu dewan tu. Memanglah kita nampak, letih pelayan ni. Tak, dalam syurga dia relax. Sebab yang nak dilayan seorang tu je. Ahli syurga, satu syurga kan satu orang je. Kan? Kalau dia ada isteri, dengan isteri dia lah. Dia dengan isteri dia lah. Kan? Yang lain tu bidadari tak payah makan. Bidadari dia tak ada makan, tak minum. Dia memang Allah Ta'ala ciptakan dia untuk tujuan yang khas. Yang makan ni yang kita ni, yang mentera darah ni. Manusia ni yang nak isi perut ni. Ya. Kita ni yang perlu makan, minum apa semua. Jadi tak banyak kerja wildan ni, dia seronok dalam syurga. Jadi pendapat pertama, berdasarkan riwayat, ada riwayat daripada Sayyidina Ali dan juga Al-Hasan Al-Basri mengatakan bahawa wildan itu ialah anak-anak orang Islam, anak-anak orang Islam yang mati sebelum baligh. Ada juga pendapat kedua, ada yang mengatakan bahawa wildan itu termasuk juga anak-anak orang kafir, anak orang Kristian, anak orang Hindu dan sebagainya, pun sama juga. Maknanya yang pendapat kedua ni dia lebih luas daripada pendapat pertama. Pendapat pertama dia kata anak-anak orang Islam sahaja. Yang pendapat kedua ni dia campur anak orang Islam, mana kata semua anak-anak lah. Semua yang mati sebelum baligh. Kerana ada riwayat daripada Salman Al-Farisi mengatakan bahawa wildan itu ialah auladul musyrikin, anak-anak orang musyrikin yang belum baligh kemudian dia mati. Jadi mereka ni tidak akan dizalimi. Tak adalah kerana syiriknya mak ayah dia lalu mereka dimasukkan dalam neraka. Tak. Allah Ta'ala Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha Adil. Adilnya Allah Ta'ala, Allah jadikan mereka ni sebagai wildan, pelayan di dalam syurga. Bahkan ada dalam hadis riwayat Muslim, ketika Nabi SAW di Isra' Mi'raj kan, Nabi SAW berjumpa dengan Nabi Ibrahim AS. Apa kata Nabi SAW? Bila Nabi SAW cerita dengan para sahabat, kata Nabi SAW, sekeliling Nabi Ibrahim tu adanya auladul musyrikin. Auladul muslimin, anak-anak orang Islam. Maka sahabat tanya, kan sebelum ni kita dah belajar dalam tu kan, dalam kisah Isra Mi'raj. Sahabat tanya, wa auladul musyrikin, dan anak-anak orang musyrikin ada ke tak? Sahabat tanya, Nabi SAW jawab, wa auladul musyrikin. Anak-anak orang musyrikin pun ada juga bersama dengan Nabi Ibrahim AS di dalam syurga. Maknanya kata ada peluang. Maknanya kata, dan hadis sahih Muslim. Itu pendapat yang kedua. Manakala pendapat ketiga mengatakan bahawa auladul musyrikin pula, wildan ini, pelayan-pelayan dalam syurga ini ialah makhluk Allah yang khas, yang memang mereka diciptakan dalam syurga. Dia tak pernah pun berada di bumi. Maknanya dia bukan anak Muslim, dia bukannya anak kepada si musyrik, bukan anak siapa-siapa. Dia lahir memang, dia bukan dilahirkan, bahkan dia diciptakan, memang ada macam tu orang. Macam tu. Macam bidadari. Konsepnya sama dengan bidadari. Kita tak boleh tanya siapa mak ayah dia. Masuk syurga,
Apa hang anak siapa? Oh tak boleh. Bidadari dia tak ada, dia bukan ada mak ayah. Allah ciptakan dia memang macam tu, sekujur tubuh manusia. Dia tak ada siapa pak hang, siapa mak hang. Tak ada. Dia memang satu makhluk Allah yang khusus, yang tidak dilahirkan. Dia bukan wujud disebabkan kelahiran. Dia memang wujud kerana diciptakan oleh Allah. Ini pendapat ketiga. Dia kata wildan itu ialah makhluk khas yang Allah cipta, yang bentuknya sama seperti kanak-kanak di dunia ni, tetapi mereka bukanlah dari kalangan kanak-kanak di dunia ni yang ada mak, ada ayah, lahir melalui cara kelahiran manusia, bukan. Dia makhluk yang khas, Allah ciptakan begitu. Itulah berkenaan dengan wildan. Dan setiap ahli syurga mereka mendapat berapa wildan? Kalau setakat 2-3 orang pelayan tu tak payah tak payah nak belagak sangatlah kat dunia ni kan. Sikit sangat. Kata Abdullah bin Amru, ma min ahlil jannah min ahadin illa wa yas'a alaihi alfu gulam. Kata Abdullah bin Amru radhiyallahu anhu, tidak ada ahli syurga melainkan bagi setiap seorang daripada mereka 1000 budak pelayan. 1000 banyak kan, tak ada penatnya lah. 1000 1000 banyak kan, ramai. Jadi tak ada kata aku penat lah ya Allah hari ni melayan aku punya tuan ni, kejap nak minum Pepsi lah minum. Tak ada. Ada 1000 orang boleh bergilir-gilir, tak ada masalah. Dan 1000 tu dia walaupun 1000 tapi makna kata bukanlah tersia-sia kewujudan mereka itu. Tengok peraturan Allah Ta'ala tu, macam mana Allah Ta'ala susun syurga tu, pengurusannya tu cantik. Dia tak ada kata kalau 1000 maknanya ramai lah duduk melepak kan, duduk saja-saja membawang ke apa ke. Tak, dia tak duduk saja. Dia ada kerja dia. Sebab tu Allah kata apa? Idza ra'aitahum hasibtahum lu'lu'am mansura. Apabila kamu melihat mereka, maka kamu akan menyangka bahawa mereka itu adalah mutiara yang bertaburan. Allahu Akbar. Mutiara yang bertaburan ni dia ada dua tafsiran. Yang pertama menunjukkan betapa comel, cute-nya lah budak-budak ni. Kan? Beza dengan di dunia ni. Kalau di dunia ni kadang-kadang, saya tak cakap siapa-siapa lah, ni mana kadang-kadang bila banyak budak-budak kita rasa ya Allah rimasnya ya Allah. Kita rasa serabut. Kan? Ni sekejap lagi nak raya kan, budak-budak datang. Kita rasa serabut. Kadang-kadang lah. Dia tengok bergantung pada budak tu lah. Kalau budak tu semenggah, elok pangai, tak ada masalah. Kita rasa seronok. Tapi kalau budak tu ya Allah, kejap tarik kitab tu, kejap dia panjat ni lah, masuk bawah kerusi semua. Kalau macam ni, wildan macam ni, memang huru-hara lah syurga. Tapi mereka tu disifatkan sebagai mutiara yang bertaburan. Makna kata kita tengok tu sejuk hati kita. Makna kata comel budak-budak ni. Cute je. Macam kita tengok mutiara kan, putih-putih semua. Budak-budak tu pun sama, putih-putih, gebu-gebu. Mutiara ada ke kurus-kurus? Tak ada. Semua bulat. Macam itulah budak-budak tu digambarkan keadaannya begitu. Mana kata chubby, cute. Sehingga kan kita melihatnya sahaja pun, dia belum layan kita lagi. Kita lihat sahaja pun, kita sudah menikmati. Dengan lihat sahaja pun. Allahu Akbar. Itu satu perkara. Yang kedua yang kata Imam Ibn Qayyim, disifatkan mereka ni seperti mutiara yang bertaburan. Mutiara bertaburan tu maksudnya ialah mereka ni masing-masing ada kerja. Itu yang dikatakan bertaburan. Maksudnya seorang ada kat sana tengah menghias katil. Seorang lagi kat sana tengah pasang langsir baru. Seorang lagi tengah jadi mereka ni bertaburan. Maksudnya mereka ni masing-masing ada tugas-tugas mereka. Itu yang dikatakan sebagai mutiara yang bertaburan. Dia tak kata mutiara yang bersusun. Allah Ta'ala tak kata mutiara yang bersusun. Bersusun ni maknanya kata budak-budak tu duduk selonggok je. Tak, wildan ni dia bertaburan. Dia ada sana sikit, ada sana. Ada orang yang tengah buat begini, ada yang tengah buat begini. Masing-masing sibuk untuk menghias, mencantikkan lagi, memperelokkan lagi suasana di dalam syurga. Itu yang dikatakan lu'lu'am mansura. Lu'lu'am mansura. Baik. Kemudian kalau kita nak masuk ayat seterusnya ini mungkin akan mengambil masa lebih sikit lah. Ada pembahasan yang lebih sikit.
Jadi saya kira cukup sekadar ini untuk hari ini insya-Allah. Kita berhenti pada ayat yang ke-19. Jadi dalam bulan Ramadan ni banyakkan kita meminta syurga. 4 perkara yang kita disuruh kan dalam hadis sebut. 2 perkara yang memang kita disuruh untuk memperbanyakkannya, dan 2 perkara yang tidak boleh tidak, maknanya mesti kita memerlukannya. 2 perkara itu ialah, pertama, memperbanyakkan ucapan penyaksian la ilaha illallah atau asyhadu an la ilaha illallah. Yang kedua ialah istighfar, astaghfirullah. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah. Kemudian 2 perkara kata Nabi SAW yang kita memang berhajat kepadanya, kita memang perlukannya, iaitu meminta syurga dan meminta dijauhkan daripada neraka. Jadi kita dah baca ayat Quran, gambaran tentang keindahan syurga. Maka bila kita memohon syurga itu, maka kita mohon dalam keadaan kita membayangkan syurga itu macam mana. Barulah kita memohon syurga itu dalam keadaan sepenuh hati kita. Kita katakan contohnya, biasa kita baca, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Jannah tu syurga itu. Kemudian apabila Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha tanya pada Nabi SAW, sekiranya saya berjumpa dengan Lailatul Qadar, apakah yang patut saya baca atau saya buat? Maka kata Nabi SAW, bacalah Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Kalau kita baca secara ramai, kita boleh baca Allahumma innaka afuun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Tak ada masalah. Jadi dalam bulan Ramadan yang masih lagi berbaki berbelas-belas hari ni, kita gunakanlah dengan sebaik-baiknya. Kita tingkatkan lagi amal soleh kita dari segi kualiti dan juga kuantitinya. Mudah-mudahan Ramadan kali ini menjadi Ramadan yang terbaiklah dalam hidup kita, dan juga mudah-mudahan Allah Ta'ala beri taufik pada kita untuk melakukan amalan yang diridai oleh Allah dan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya-Allah. Sehingga bertemu lagi pada kuliah yang akan datang. Terima kasih kepada tuan-tuan dan puan yang sudi mendengar dan memberikan perhatian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, bihamdihi, subhanallah, bihamdihi. Asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka.